Yang pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi menonton diskusi isu-isu semasa Bersatu. Dia sebenarnya berkait dengan Bersatu, tapi nampaknya ramai yang bukan Bersatu pun berminat jugalah untuk menonton, agak-agaknya untuk memberi macam-macam komen, tapi tak apalah, silakan. Saya memanglah antara yang terkesan. Satu Kedah pun sangat terkesan, kerajaan negeri Kedah pun terkesan. Jadi semua kita memang menerima impak daripada berlakunya langkah syarikat. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, apabila diumumkan bahawa kononnya Bersatu ini keluar daripada Pakatan Harapan, tentunya impaknya dirasai di seluruh negara, termasuk di peringkat negeri-negeri, khususnya negeri-negeri di mana Bersatu terlibat dalam struktur kerajaan yang ada. Johor, Perak, Kedah pun terlibat sama. Dan masalah bagi saya ialah kerana saya tidak boleh menerimalah keputusan itu, kerana kita lihat bahawa Bersatu yang ditubuhkan untuk melawan kleptokrasi, ditubuhkan semata-mata untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional yang dipimpin oleh Najib Razak itu, tiba-tiba nak bersekongkol dengan mereka balik. Jadi itu yang menyebabkan saya berpegang pada prinsip awal-awal dulu, kita konsisten, kita tidak bolehlah tiba-tiba tengah-tengah jalan, belum sampai separuh daripada penggal, kita dah buang prinsip lama kita itu, dan kita terima pula pihak yang kita kalahkan dalam PRU14. Kita kena ingat bahawa dari tahun 2015-2016 lagi, mula-mulanya kita terlibat dalam satu gerakan yang diberi nama Deklarasi Rakyat. Deklarasi Rakyat ini bertujuan untuk menerangkan kepada rakyat bahawa di dalam sistem demokrasi yang kita amalkan dalam negara ini, tentunya rakyat mempunyai kuasa, rakyat mempunyai suara untuk diketegahkan, ditonjolkan, untuk kita menuntut hak kita. Apabila kita lihat ada kepincangan, ada salah laku yang dilakukan oleh pihak kerajaan itu sendiri, itu memang hak kita. Tetapi di dalam proses pilihan raya ni, dalam proses demokrasi ini, pilihan raya akan tiba paling lewat pun 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun itu berakhir, tentunya rakyat masih ada ruang-ruang tertentu untuk menyuarakan isi hati mereka sekiranya mereka tidak puas hati dengan perjalanan pentadbiran kerajaan, tambah-tambah lagi bila ada penyelewengan. Jadi daripada deklarasi rakyat itu, kemudian berlaku pula Bersih 5, begitu ramai sekali rakyat berhimpun di bandar-bandar raya yang besar, khususnya di Kuala Lumpur ini, untuk menyatakan, meluahkan perasaan, untuk menunjukkan bahawa kerajaan yang mengamalkan kleptokrasi adalah sebuah kerajaan yang tidak boleh disokong oleh rakyat. Daripada situlah kita membuat keputusan untuk menubuhkan sebuah parti politik, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kita kena ingat, asas penubuhan parti daripada awal lagi adalah bertujuan untuk menegakkan integriti, yang nak menegakkan tadbir urus yang baik di dalam kerajaan, yang nak supaya kita boleh melawan kemungkaran yang kita lihat berlaku di depan mata kita. Malah saya ingat lagi Presiden parti kita sentiasa di dalam ucapan-ucapannya menyebut mengenai hadis Rasulullah SAW, mengenai pentingnya kalau kita lihat depan mata kita ni satu kemungkaran yang berlaku, kita mesti lakukan dengan tangannya, dengan lisannya ataupun dengan hati. Jadi semua ini adalah sebahagian daripada
sebab kita mencetus satu gerakan ataupun wadah perjuangan yang baru melalui Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan oleh sebab rakan-rakan dalam Pakatan Harapan itu mempunyai prinsip yang sama, maka kita bersepakat untuk kita bergabung, bersatu memasuki Pakatan Harapan, dan kita bergerak sederap sebagai satu pasukan, meyakinkan rakyat, dan akhirnya kita dapat lihat bahawa kita telah melakukan perkara yang begitu luar biasa, memenangi pilihan raya umum ke-14. Jadi itu permulaan parti kita. Jadi di tengah-tengah jalan ni, macam mana kita boleh terima kalau bukan setakat kita berubah daripada pangkal jalan tu, malah kita menyimpang terus, dan benda yang kita tolak itu sekarang ni kita terima. Orang yang kita lawan itu sekarang ni menjadi kawan. Kemudian rakan-rakan seperjuangan kita, rakan-rakan yang berjuang dengan kita sewaktu tengah susah dulu, kemudian yang kita dapat tubuh kerajaan. Orang-orang macam ni pula yang kita nak khianati, tikam belakang kata. Jadi ini satu perkara yang saya tak boleh terima. Maka apabila saya berjumpa dengan rakan-rakan adun-adun PH di Kedah, saya menyatakan hasrat bahawa walaupun ketika itu dikatakan bahawa Bersatu itu sudah tidak sebahagian daripada Pakatan Harapan, tetapi di Kedah saya mohon pertimbangan mereka untuk menerima kami-kami daripada Bersatu itu untuk masih bersama dengan Pakatan Harapan dan kekalkan dengan kerajaan negeri Kedah PH campur Bersatu ketika itu. Jadi peringkat awalnya semua berjalan cantik, tapi akhirnya kita pun dah tahulah kesudahannya. Ada jugalah dari kalangan adun-adun Pakatan Harapan, termasuk juga dari Bersatu, yang buat keputusan untuk melompat ke Perikatan Nasional, maka tumbanglah kerajaan negeri Kedah. Jadi itu dah menjadi satu realiti politik di Kedah. Ia manifestasi apa yang berlaku di peringkat nasional, maka kita terima saja. Tapi tidak bermakna bahawa kita hentikan dengan perjuangan kita, tidak bermakna kita berputus asa. Kita kena tambahkan nekat kita, iltizam mesti kental, dan insyaAllah kita akan berjuang untuk meyakinkan seramai mungkin rakyat kita, malah kepimpinan negara, untuk melihat apa sebabnya kita perlu membuat perubahan semula untuk memulangkan mandat yang telah rakyatkan kepada kita zaman PR14 itu. Kita pertahankan dan kita tidak membenarkan kerajaan pintu belakang ini berterusan, insyaAllah. Okey, Datuk Seri, sebelum daripada kita berganjak kepada pusingan kedua, mungkin saya boleh dapatkan komen Datuk Seri terhadap beberapa pimpinan dalam 3 bulan kebelakangan ini, terutama pimpinan muda Bersatu yang seperti kaduk naik junjung. Ada yang diberikan ruang oleh Datuk Seri untuk bertanding di Kedah dan meminta supaya Ayahanda Tun diambil tindakan, bahkan dilucutkan sebagai pengerusi dan sebagainya. Yalah, ini dalam kita berpolitik ni, saya dah masuk berkecimpung dalam bidang politik ni sejak tahun 2003, sejurus setelah Ayahanda Tun bersara sebagai Perdana Menteri kali pertama dulu. Sebelum itu dia tak benarkan. Jadi bila dia dah pencen, jadi saya mulalah bertanding dalam pemuda UMNO dan sebagainya. Jadi dalam sepanjang kerjaya politik saya itu, ramailah kita berkawan, kita jumpa dengan ramai orang seluruh negara dan kita bawa kawan. Dan kawan ni ada yang rapat, ada yang kenal-kenal begitu saja. Tetapi akhirnya kan kita dapati bahawa atas sebab kepentingan, kadang-kadang kawan ni pun boleh jadi lawan. Jadi saya tak boleh nak buat apa-apa mengenai perkara itu, kerana kita ni sentiasa bersangka baik. Bila kita berjumpa dengan orang, saya tak maulah sampai ke tahap nak betul-betul
kenal seseorang itu, barulah kita nak percaya kepada dia, barulah kita nak bawa kawan, barulah kita nak berkongsi pandangan dan sebagainya. Jadi saya tak boleh elak daripada perkara yang sama berlaku. Itu sebabnya ini pun kali kedua. Kalau kita tetap dengan sifat sangka baik ini, jadi saya ingat kita mungkin masih lagi terdedah kepada pengkhianatan seperti mana yang telah berlaku, tetapi saya ingat itu pendekatan yang lebih baik daripada kita ni selalu bersyak wasangka.